Terima kasih atas pandangan Ustaz sebentar tadi. Sebagai seorang Muslim yang sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini, terdapat pelbagai perkara yang boleh membatalkan puasa. Boleh Ustaz terangkan secara ringkas tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa? Soalan yang diajukan kepada saya mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ibadat seseorang boleh terbatal apabila kita melakukan sesuatu perkara yang dikira membatalkan ibadat tersebut. Jadi dalam bab puasa, kita tahu, kita menahan lapar dan dahaga daripada subuh terbit fajar sehingga terbenam matahari. Dalam jumlah jam lebih kurang lebih dalam 13 jam. Tak ada guna kalau kita berpuasa hanya menahan makan dan minum sahaja, tapi benda-benda lain kita tak jaga. Nabi sebut dalam hadis, saya teringat satu hadis Rasulullah SAW yang mana baginda bersabda dalam satu hadisnya, Nabi kata, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan ila an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang bermaksud berapa ramai orang yang berpuasa tetapi puasanya adalah sia-sia kerana dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan dia daripada menumpukan perhatian pada ibadat puasa. Man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang tidak sepatutnya, wal 'amala bihi, dan sentiasa duk ucap, duk sebut, duk kata, falaisa lillahi hajatan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepadanya, yakni untuk menyempurnakan ganjaran pahala puasanya. Falaisa lillahi hajatan ila an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Taala tak perlu dia meninggalkan makan, tak perlu dia meninggalkan minum. Maksudnya pahala puasanya sudah sia-sia. Itu antara contoh. Jadi soalan yang diajukan kepada saya perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi saya terangkan di sini antara perkara-perkara yang dikategorikan sebagai boleh membatalkan ibadat puasa. Yang pertamanya adalah makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau kita termakan, terminum, itu dikira tak ada masalah. Sebab kita tak sengaja. Kebiasaan hari pertama, hari kedua, kita dibiasakan dengan suasana. Kita selalu kalau pelajar balik sekolah, sampai di rumah dia minum dan sebagainya. Tapi hari ni hari kedua, insyaAllah rasa dah okey lah kot, insyaAllah. Jadi perkara yang membatalkan puasa, antaranya ialah makan dan minum dengan sengaja. Saya ulang, dengan sengaja. Kalau tak sengaja, maksudnya tidak dikira terbatal puasa seseorang itu. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja lagu mana? Lepas dia makan, dia korek-korek tengkuk dia termuntah. Kalau dia korek-korek tengkuk dia termuntah, apa caralah, tak kira dia korek tengkuk dia, akan dia buat macam mana, dia nak suruh dia muntah. Dengan sengaja. Kalau termuntah, tak apa. Kita contoh makan sahur, lepas tu terus termuntah. Mungkin tidak ada kesesuaian makanan dengan sistem penghadaman dalam tubuh badan kita. Termuntah, dia tak jadi masalah. Termuntah. Bukannya sengaja kita memuntahkan. Okey, itu antaranya. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang ni bagi perempuan sahajalah. Haid dan nifas dalam jumlah tempoh yang tertentu dan diharamkan bagi perempuan melaksanakan ibadat puasa. Sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat. Itu untuk khusus untuk perempuan sahaja. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini dengan apa cara sekalipun yang boleh merangsang syahwat sehingga mengeluarkan mani dengan sengaja. Dengan sengaja maksudnya hasil daripada apa yang kita buat. Contoh kita menonton filem ke gambar apa yang tidak sepatutnya, tiba-tiba kita tengok terkeluar air mani, itu maksudnya boleh membatalkan puasa. Maksudnya macam tu. Dan antaranya juga lagi ialah pitam ataupun pengsan sepanjang hari. Daripada lepas sahur terus dia pengsan sampailah nak buka puasa. Jadi puasanya tu tidak dikiralah dikira terbatal. Sebab dia tidak melaksanakan apa yang sepatutnya dilaksanakan sebagai orang yang berpuasa. Bila orang pengsan atau pitam ni, dia tak mengalami perasaan lapar macam orang puasa kan. Macam kita tidur lah. Bila kita tidur, kita rasa lapar tak masa kita tidur? Kita tak rasa lapar. Bila kita bangkit tidur, tahu kita pergi dapur cari makanan. Itu fitrah manusia. Jadi orang yang pengsan ataupun pitam sampai beberapa tempoh masa yang lama, pahala puasanya tidak dikira. Ataupun dalam arti kata yang lain, terbatal lah puasanya. Kemudian antaranya juga perkara yang membatalkan puasa ialah hilang akal ataupun gila. Hilang akal ataupun gila, mabuk dan sebagainya pun juga dikategorikan sebagai perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Okey, antaranya juga yang seterusnya adalah bersetubuh di siang hari. Bersetubuh di siang hari. Tidak menjadi kesalahan sebagai pasangan suami isteri bila melakukan persetubuhan, tetapi bukan di waktu siang hari dalam bulan Ramadan. Sebab kita melaksanakan ibadat puasa bermula daripada subuh sehingga ke maghrib dan dihalalkan, tidak diharamkan untuk pasangan suami isteri melaksanakan rutin rumah tangga pada waktu yang berikutnya, yakni pada waktu malam. Sebab waktu malam kita tak berpuasa dibolehkan. Dibolehkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Uhilla lakum lailatas shiyami rafasu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kamu untuk mendatangi isteri-isteri kamu pada waktu malam dalam bulan Ramadan. Maksudnya siang
dalam tempoh masa yang tertentu tidak dibolehkan. Nah, sekiranya dilakukan juga, maka puasa tersebut akan terbatal. Nah, kedua-dualah bagi suami ataupun isteri, lelaki ataupun juga perempuan. Kemudian yang seterusnya adalah murtad. Nah, tah macam mana tadi contoh, lepas dia makan sahur, tiba-tiba dia mengucapkan perkataan murtad. Ini boleh berlaku. Murtad ialah keluar daripada agama Islam. Nah, murtad itu ialah keluar daripada agama Islam. Keluar dengan cara lagu mana? Murtad ini boleh berlaku dengan 3 cara. Antaranya yang pertama ialah berlaku melalui perkataan kita. Kita habaq kau orang, saya dengan ini, kita memasyhurkan. Nah, kita membuat pengakuan, takrir. Kita mengaku bahawa kita tidak lagi beragama Islam. Nah, sebagaimana hari ini heboh diperkatakan dalam media sosial oleh seorang hamba Allah yang telah mengisytiharkan dirinya murtad. Nah, saya tak mau sebut nama lah di sini. Nah, ataupun itu dengan perkataan, pengakuan dia sendiri, ataupun melalui perbuatan dia. Perbuatan ni lagu mana? Perbuatan ni lagu dia, lagu macam dia pergi sembah berhala. Dia melakukan ritual, amalan agama-agama lain. Contoh dia pergi di gereja ke. Nah, itu juga dikira sebagai perkara yang membawa kepada murtad melalui perbuatan. Dan yang ketiga, murtad boleh berlaku dengan cara i'tiqad ataupun kepercayaan ataupun pegangan akidah kita. Maksudnya kita tak percaya lagi, kita tak yakin kepada agama Islam, kita duk kata agama lain lebih baik daripada agama Islam dan kita mengisytiharkan. Nah, i'tiqad kita, keyakinan kita. Kita yakin bahawa Islam tak betul, agama lain betul. I'tiqad yang semacam itu boleh membatalkan akidah kita. Bila membatalkan akidah kita, dikira sebagai automatik kita sudah hilang kelayakan untuk kita melaksanakan ibadat puasa, sebab antara syarat wajib berpuasa adalah beragama Islam. Jadi orang yang telah keluar daripada agama Islam, automatik puasanya terbatal atas kapasiti dia bukan lagi sebagai seorang individu Muslim. Okey, antaranya juga ialah memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan melalui rongga yang terbuka pada badan kita. Okey, kalau kita tengok di badan kita ni daripada atas sampai ke bawah ada tempat-tempat yang disebut sebagai rongga yang terbuka. Antaranya saya sebut hidung. Nah, hidung kita. Nah, kita masukkan sesuatu ke dalam hidung kita yang boleh menyampaikan kepada dalam perut kita lah, maksudnya sampai ke dalam badan kita. Nah, begitu juga dengan telinga. Hidung, telinga, mulut, dia bersambung semua. Itu ruang rongga dia. Nah, maksudnya tidak dibolehkan untuk kita memasukkan sesuatu ke dalam ruang yang berongga pada badan kita. Tanpa tujuan ataupun untuk tujuan yang tidak diharuskan dari segi hukum syarak. Ada orang kata pula, bagaimana Ustaz kalau kita injection dalam bulan puasa? Contoh sekarang kena pergi ambil vaksin. Nah, tak apa, yang tu tak ada masalah. Nah, yang tu tak ada masalah sebab dia tidak mendatangkan sesuatu yang pada zahirnya memberi kita rasa kenyang. Sebab kita berpuasa ni kita menahan diri daripada makan dan minum. Nah, jadi itu antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi yang tu kita kena ingat, sebab apa kita sayang kepada ibadat puasa kita melaksanakan ibadat puasa dari awal pagi subuh sehingga ke maghrib dalam tempoh masa yang terhad, dalam jumlah hari yang terhad. Nah, sebab itu kalau kita tengok sahabat-sahabat Rasulullah cukup sayang, mereka cukup gembira bila kedatangan Ramadan. Nah, bahkan ada dalam kalangan para sahabat minta supaya mengajukan permintaan kepada Rasulullah supaya alangkah baiknya, dia kata kalau sekiranya setahun itu Ramadan semua. Masya Allah. Nah, setahun itu Ramadan semua. Sahabat sanggup melakukan puasa, maksudnya setahun terus. Kalau kita, nescaya kita tidak akan mau benda yang macam tu. Dan ada setengah orang Ramadan ni pun dia rasa macam terpaksa dia melaksanakan ibadat puasa. Nah, ingat itu bukan terpaksa, itu adalah satu tanggungjawab kita sebagai seorang individu Muslim bertepatan dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun di situ membawa masuk konsep pelaksanaan ibadat kita sebagai seorang abid billah. Nah, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita melakukan ibadat puasa, sayugia kita menjaga kesempurnaan ibadat puasa kita. Sebab apa? Kita mengharapkan, kita mengharapkan rahmat, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disediakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Ramadan ini. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis, dia kata Ramadan ini ada 3 fasa. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah keampunan, dan yang ketiga adalah pelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita menjaga kesempurnaan ibadat puasa, elakkanlah daripada kita melakukan sesuatu yang telah saya sebutkan tadi yang secara tak langsung membatalkan puasa kita yang kita laksanakan pada Ramadan kali ini, insya-Allah.